So jadinya kita masuk satu topik baru, iaitu berkaitan dengan percukaian, percukaian ataupun cukai. Jadinya untuk pengetahuan Alia, kita duduk kat Malaysia ni, kalau kita ada harta saja, kalau kita dapat duit saja, kita kena bayar cukai pada kerajaan. Bukan pada kerajaan saja, kadang-kadang pada majlis, majlis daerah ataupun majlis perbandaran, majlis bandaraya, ataupun pada agensi-agensi kerajaan. Contohnya pada custom. Kan pada custom. Katakan satu hari nanti kita pergi Langkawi, pergi Langkawi. Lepas tu kita beli barang banyak-banyak kat situ, masuk dalam beg kan. Jadi bila kita nak keluar daripada Langkawi, custom akan check. Tengok beg, tengok beg. Bila tengok beg, banyak coklat kita bawa. Jadi dia akan tanya, ni buat apa ni? Nak makan sendiri tapi banyak sangat ni. Nak makan ni. Kami nak minta bayar cukai. Custom. Itu dipanggil cukai jualan lah. Cukai custom ni biasanya cukai yang melibatkan perniagaan. Cukai apa? Dipanggil cukai jualan dan perkhidmatan. Cukai jualan dan perkhidmatan. Alia pernah tak mak-mak ke ataupun pernah tak dengar kalau kita pergi Langkawi beli barang banyak, nanti pegawai akan tahan, dia tengok, okey. Wih, dia kata ni banyak sangat ni. Kena bayar sikit ni. Bayar. Bayar tu sebenarnya bayar pada kerajaan bayar pada kerajaan. Okey. Itu satu lah. Ataupun bila kita kerja nanti, bila kita kerja nanti, kan, bila kita ada gaji apa semua sekali, mulalah kita kena bayar cukai pendapatan. Zaman sekarang ni cukai pendapatan nombor satu, kita kena hantar cukai pendapatan tu. Dalam masa yang sama, kena buat potongan cukai bulanan pula. Ada dua. Jadinya memang tak terlepas lah. Orang yang bekerja ni, nombor satu, dia ada potongan cukai bulanan. Biasanya orang-orang kerajaan lah kan. Macam mak ayah Alia tu. Nombor satu, dia ada potongan cukai bulanan. Sebulan. Lepas tu setahun sekali, kena pula declare, kena bagi tahu, kena bagi laporan. Kena bagi laporan berkaitan dengan cukai pendapatan. Jadi kalau cukai pendapatan tu, kita kira-kira tengok dah boleh dah cover potongan cukai bulan. Potongan cukai bulan kita dah boleh dah cover. Kalau maknanya potongan cukai bulan tu maksudnya lebih banyak daripada pendapatan cukai, nanti election DN bayar balik kat kita. Tapi kalau potongan cukai bulanan tu sikit saja, sedangkan kita buat cukai tahunan tu besar, okey, yang tu kita kena bayar kat LHDN. Jadi cukai pendapatan, cukai perniagaan, yang tu kita kena bayar pada lembaga hasil dalam negeri. Lepas tu kita beli kereta. Beli kereta ada cukai jalan. Satu, insurans. Kena beli. Kena bayar insurans bagi kat syarikat insurans. Satu lagi, bila beli kereta setiap tahun, dia ada cukai jalan. Cukai jalan. Dan bila kita beli rumah kena ada cukai juga. Cukai pintu kena bayar kat majlis. Majlis daerah, Kubang Pasu ke apa ke, cukai pintu. Okey, lepas tu cukai tanah kena bayar kat pejabat tanah. Kenapa dia orang ni minta cukai kat kita? Sebab apa mereka nak minta cukai kat kita? Kalau dalam sejarah dulu-dulu ni, kerajaan kena bayar ufti. Itu kerajaan dengan kerajaan kena bayar ufti. Tapi sekarang ni orang perseorangan kena bayar cukai pada kerajaan. Jadinya kerajaan sebenarnya dia tidak ada duit. Kerajaan ni kan memberi khidmat. Maka dia tak boleh buat keuntungan. Kat situ dia tak boleh buat keuntungan. Jadinya sedangkan dia memberi khidmat, dia kena memberi kebajikan. Memberi kebajikan pada rakyat. Maksudnya
bila kita bayar cukai, maksudnya bila kita bayar cukai, duit tu akan dikumpul-kumpulkan dan kemudian kerajaan akan bangunkan negara. Okay, berikan kemudahan. Contohnya buat sekolah, buat jalan raya, itulah hasil duit cukai yang kita bayar pada kerajaan. Ataupun dalam bahasa bukunya adalah duit yang dikumpul daripada orang ataupun daripada syarikat kemudian akan digunakan untuk pembangunan negara. Wah, ya. Untuk pembangunan negara. Okey, untuk pembangunan negara. Ataupun untuk buat apa-apalah. Okey. Okey, itu dia. Maksud cukai. Jadinya duit yang dikumpul oleh orang ataupun syarikat bagi kat kerajaan, kerajaan akan membangunkan negara. Kerajaan pada asasnya tidaklah dia ada duit, tapi kerajaan kena menjaga kebajikan rakyat. Jadi macam mana nak dapat duit? Ambil daripada rakyat, untuk bangunkan kemudahan-kemudahan, untuk buat kemudahan-kemudahan lah. Okey. Okey. Mari kita tengok yang seterusnya. Okey. Tujuan. Tujuan dia adalah untuk bagi kerajaan duit, pendapatan kerajaan. Yang keduanya nak laksanakan polisi-polisi kerajaan. Sama je lah. Polisi-polisi kerajaan dapat bantuan ke apa ke kan. Lepas tu kawal jualan untuk mengawal jualan dan servis. Untuk kawal jualan dan servis. Yang seterusnya nak stabilkan ekonomi. Okey. Jadi jenis-jenis cukai ni. Jenis-jenis cukai, nombor satu ada yang dipanggil cukai pendapatan. Cukai pendapatan inilah yang setiap orang yang ada gaji, yang ada untung, yang berniaga, yang bekerja. Semua orang yang bekerja, terutamanya mereka yang bekerja dan dapat gaji tu lebih daripada 36,000 setahun. Lebih daripada 36,000 setahun. Dah kenalah bayar cukai pendapatan. Bayar cukai pendapatan pada siapa? Pada satu agensi kerajaan, nama dia Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ini cukai pendapatan ni setahun sekali. Tapi dia tak nak kita ni engkar. Dia tak nak orang rakyat Malaysia ni terlupa ke apa ke. Dia buat siap-siap potongan cukai bulanan. Potongan cukai bulanan lah. Yang tu memang tak dapat lari lah. Orang boleh lari daripada bayar cukai setahun sekali, tapi orang tak boleh lari daripada bayar cukai sebulan sekali. Potongan cukai bulanan. Itu biasanya kaki tangan kerajaan. Kaki tangan kerajaan dia ada PCB, dia panggil PCB. PCB ni tiap-tiap bulan kena potong cukai. Lepas tu setahun sekali kena laporkan. Kalau potongan tu terlebih, kerajaan akan bagi balik. Tapi kalau potongan bulanan tu sikit, kita kena bayar lagi. Kita kena top up lagi. Jadi cukai pendapatan. Cukai pendapatan dia diuruskan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri, LHDN. Jadinya itu satu lah, LHDN. Jadinya ada pernah lah satu zaman dulu. Okey. Adalah pernah satu zaman dulu. Custom ni dan pegawai-pegawai dua unit, Lembaga Hasil Dalam Negeri dan custom ni. Dia pergi serbu semua premis-premis perniagaan. Satu ketika dulu lah, dia pergi serbu premis-premis perniagaan ni. Dia tanya, bayar cukai dah lagi? Mana bukti bayar cukai? Apa risit-risit dia? Lepas tu custom pula datang kat premis-premis perniaga. Satu ketika dulu custom pula datang. Ni barang-barang ni ada tak sistem GST dia? GST. Pernah dengar Alia GST? Pernah dengar tak Alia? Pernah. Zaman tu, zaman GST. Zaman GST. Masa tu
custom ni, dia datang premis perniagaan ni. Dia nak tengok resip, ada tak 6% tulis. Kalau beli apa apa jugalah, beli barang apa-apa lah. Dia mesti ada 6% sales and service tax per sales and service tax. Yang ini dipanggil cukai jualan dan perkhidmatan, GST. Cukai jualan dan perkhidmatan ni, yang ni. Cukai pendapatan satu hal. Cukai jualan dan perkhidmatan ni, ini yang menguatkuasakan dia adalah custom. Custom. Ini custom, custom lah. Custom pun dia akan jaga dekat Langkawi, dia jaga kat situ. Okey. Kalau orang beli banyak, dia akan minta lah duit. Okey. Lepas tu cukai tanah. Cukai tanah ni bayar dekat mana, Alia? Siapa yang uruskan cukai tanah ni? Cukai tanah. Apa dia, cikgu? Cukai tanah ni cukai tanah. Cukai tanah ni siapa yang akan uruskan? Kita lah kena uruskan pergi pejabat. Tapi pejabat mana yang akan uruskan cukai tanah? Tak tahu. Tak tahu. Pejabat tanah dan daerah. Kan? Bila kita ada tanah, setahun sekali kita kena bayar cukai pada pejabat tanah. Pejabat tanah dan daerah. Biasanya pejabat daerah dan tanah. Macam itulah. Pejabat tanah lah dipanggil pejabat tanah. Kalau kita ada tanah, tak kisahlah tanah kosong ke, tanah terbiar ke, tapi tanah tu atas nama kita, maka kita kena bayar cukai tanah. Habis kalau tak bayar, apa berlaku? Tak bayar maksudnya boleh dikenakan tindakan. Contoh apa nama? Cukai tanah. Kalau gagal menjelaskan cukai tanah boleh dirampas. Okey, kalau kita tak bayar cukai tanah boleh dirampas. Okey. Jadinya cukai pendapatan pula. Cukai pendapatan sampai boleh dikenakan penjara kalau kita tak bayar ni. Kalau tak bayar cukai pendapatan ni, boleh sampai penjara lah. Ataupun bayar sampai 20,000, 30,000, bayar penalti apa semua sekali. Tapi boleh kena penjara ni. Yang ni. Cukai tanah, dirampas tanah. Cukai pintu pula. Cukai pintu. Cukai pintu. Cukai pintu ni diuruskan oleh Majlis Perbandaran ataupun Majlis Daerah Cukai Pintu. Kalau rumah kita ada bangunan ataupun rumah kedai ataupun rumah sendiri, dia ada pintu. Dia ada pintu. Rumah tu ada pintu. Dia bukan tanah kosong. Maka kita kena bayar cukai pintu. Sebab apa? Sebab majlis ni, bila kawasan-kawasan yang ada pintu ni, majlis ni dia akan buat pembersihan kan. Dia akan tong sampah, dia akan uruskan sampah-sampah tu, dia akan uruskan, dia akan sapu jalan apa semua sekali, kebersihan kawasan luar rumah ataupun luar rumah kedai. Kita kena bayar cukai pintu supaya cukai pintu ni dapatlah menampung projek-projek pembersihan satu-satu majlis daerah tu. Okey. Cukai pintu. Yang seterusnya cukai jalan. Cukai jalan. Cukai jalan ni siapa yang kita bayar kat siapa cukai jalan ni? Alia. Cukai jalan kita bayar kat siapa, Alia? Tak tahu. Cukai jalan kita bayar ke JPJ lah, Jabatan Pengangkutan Jalan. Okey.
Ini cikgu bagi tahu sekali lagi, cukai jalan ni jenis cukai. Jenis cukai dia ada cukai jalan. Cukai jalan bayar kat Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Cukai pendapatan kita kena bayar ke LHDN, Lembaga Hasil Dalam Negeri. Cukai jualan dan khidmat. Ni orang meniaga ni zaman-zaman hari tu ada GST. Sekarang pun sebenarnya ada lagi SST ke apa ke. Kalau kita pergi syarikat-syarikat franchise, dia ada dipanggil service tax. Service tax 10% kena bayar. Yang ni akan masuk ke custom. Okey. Cukai tanah akan diuruskan oleh pejabat tanah. Cukai pintu akan diuruskan oleh majlis daerah. Macam itulah. Itulah jenis-jenis cukai dia. Okey. Jadinya mula-mula sekali kita kena kira cukai pendapatan. Cukai pendapatan. Jadi pada asalnya cukai pendapatan ni kita bayar setahun sekali. Untuk siapa? Untuk mereka yang bekerja, yang dapat gaji. Untuk mereka yang dapat gaji. Biasanya yang bekerja lah. Kalau kita ni bos syarikat, itu cukai syarikat. Kalau kita bos syarikat dan kita bekerja pada syarikat, ada dua kita kena bayar. Satu cukai pendapatan, satu lagi cukai syarikat tu pun kita kena bayar. Banyak sebenarnya cukai kita kena bayar. Okey. Tapi itulah maksudnya kebiasaannya. Yang ni yang cikgu faham lah. Kebiasaannya yang cikgu faham. Kalau gaji kita setahun tu di bawah 36,000, di bawah 36,000 kita tak payah bayar cukai. Yang ni cikgu pernah lalui lah. Cikgu pernah lalui satu ketika cikgu pergi pejabat lembaga hasil dalam negeri dekat Pulau Pinang. Okey. Cikgu tunjuk cikgu punya penyata pendapatan tahunan. Masa tu cuma 32,000. Dia kata balik. Tak payah nak sibuk-sibuk isi borang. Balik. Macam itulah. Okey, jadinya kita nak kira cukai pendapatan. Setahun sekali kita kena buat cukai pendapatan. Jadinya untuk orang yang bekerja makan gaji ke, yang sedang bekerja, tarikh akhir kena bayar ataupun kena laporkan cukai pendapatan ni, tarikh akhir kena laporkan cukai pendapatan pada Lembaga Hasil Dalam Negeri adalah 15 hari bulan 5 ni. Ni 15 hari bulan 5 ni, minggu depan. Lepas tu habis. Siapa yang tak ni, siapa yang tak tak buat tu, maksudnya kalau LHDN boleh jejak dia, boleh trace dia, maka boleh dikenakan tindakan lah. Boleh dikenakan tindakan. Nombor 1, hitung cukai pendapatan. Nombor 1, hitung cukai pendapatan. Tapi sebelum nak cerita pasal cukai pendapatan, jadinya mula-mula sekali kita kena tahu seorang yang bekerja tu kena tahu berapa dia punya pendapatan. Pendapatan tahunan dia. Pendapatan tahunan. Pendapatan tahunan. Okey, Alia, katakan seorang tu dia dapat gaji, gaji lah. Tak kira ditolak apa semua sekali. Gaji kasar dia, dia punya gaji dia sebulan RM6,000. Kalau gaji sebulan 6,000, setahun berapa, Alia? Maksudnya kalau setahun itu adalah pendapatan tahunan dia, RM72,000. RM72,000 setahun. Okey. Jadinya sebelum nak kira pendapatan cukai pendapatan ni, kira setahun berapa gaji yang kau dapat setahun. Untuk setahun berapa gaji yang kau dapat. Itu satu.
Okey. Selepas kira setahun, pendapatan tahunan ataupun gaji setahun, nombor 1 pendapatan tahunan. Okey. Nombor 2 adalah kita kena tahu pengecualian cukai. Pengecualian cukai. Okey. Pengecualian cukai. Dia macam ni tau. Kalau gaji kita 6,000, setahun kita dapat 72,000 contoh Tapi kita ni orang yang pemurah. Kita ni orang yang pemurah. Jadinya orang nak minta derma, kita bagi, kita bayar. Orang nak minta buat masjid, kita dermakan, kita bayar. Tapi dengan syarat kita derma dan kita bayar tu kena ada resit. Kena ada resit. Jadi orang nak makan-makan, ada buat sumbangan apa semua sekali, kan? Orang kita apa? Kita bagi. Kita bagi. Tapi kita kena minta resit Kita minta resit. Resit yang menyatakan kita buat sumbangan. Kita beri derma pada organisasi, pada NGO, pada yayasan-yayasan. Bila kita bagi derma, kita akan dapat pengecualian cukai. Jadinya pengecualian cukai ni biasanya derma dan sumbangan. Derma dan sumbangan. Macam itulah derma dan sumbangan. Contoh, aku tadi gaji aku setahun 72,000 kot. Kan? Tapi hari tu aku ada buat derma, sumbangan dan aku minta resit apa semua sekali. Setiap bulan aku bayar pada yayasan ni, bagi apa semua sekali. Adalah dalam 2,000, RM 2,000. Jadinya 72,000 ni boleh tolakkan dengan 2,000. Dia macam tu. Pengecualian cukai. Pengecualian cukai ni biasanya derma ataupun sumbangan lah. Okey, yang seterusnya ada lagi yang dipanggil sebagai pelepasan cukai. Pelepasan cukai. Yang dipanggil sebagai pelepasan cukai. Pelepasan cukai ni maksudnya ialah perbelanjaan diri kita. Perbelanjaan diri kita untuk hidup. Perbelanjaan diri kita untuk hidup. Cumanya pelepasan cukai ni setiap tahun dia berbeza-beza ikut kerajaan. Contoh Contoh cikgu nak tunjuk pelepasan cukai tu macam mana. Contoh macam ni. Contoh pelepasan cukai. Contoh dia macam ni. Alamak, tak keluar lah pula. Ni. Okey, Alia nampak tak ni? Okey pelepasan cukai. Nampak ni pelepasan cukai. Tadi gaji kita 72,000. Jadinya kita dah tahu gaji kita 72,000. Lepas tu kita kalau nak supaya kita punya cukai tu semakin sikit, semakin sikit, semakin sikit, kita tak mau kerajaan ambil duit kita. Kita buatlah pengecualian cukai dengan cara kita bagi derma, kita bagi sumbangan. Kita bagi derma, kita bagi sumbangan. Selepas daripada tu, ada pula daripada 72,000 ni kerajaan nak maksimumkan kita punya ni, maksimumkan kita punya cukai kita, nak ambil duit kita, maka cuba tengok ni. Okey, daripada 72,000 tu 9,000 boleh kita guna untuk kita punya perbelanjaan setahun lah. Tolak 9,000.
Maknanya kalau kita ni orang bujang. Okay? Kita ni orang bujang. Gaji kita 72,000 setahun. Lepas tu kita ada buat derma setahun tu dalam 2,000. Nanti tolak 2,000. Lepas tu kita ni sendiri dapat pelepasan cukai sebab kita ni manusia. Tolak lagi 9,000. Tolak lagi 9,000. Okey. Itu kalau kita seorang lah. Kalau kita seorang tolak 9,000. Tapi kalau kita ni, kalau kita OKU tolak 6,000. Kalau kita ada isteri yang kurang upaya tolak 5,000. Macam itulah. Lepas tu ada anak-anak. Cuba tengok ni. Kalau kita ada anak-anak yang masuk universiti, daripada 72,000 tu tolak 7,000. Kalau kita pergi melancong, tolak 1,000. Jadi semua benda-benda ni kena ada simpan resit lah. Semua benda-benda yang kita pergi melancong, beli komputer. Beli komputer 2,500. Tolak 2,500. Daripada 72,000 tadi tu, tolak lah. Beli barang susu lah, apalah semua sekali. Ni semua sekali kalau pergi apa perubatan apa semua sekali. Lepas tu kalau ada anak, kan kalau ada anak tolak 2,000. Daripada 72,000 tu tolak 2,000. Tolak lagi, tolak. Okey. Lepas tu ada lagi kalau ada caruman KWSP, Perkeso apa semua sekali ni tolak. Ada SSPN tolak. Ada takaful tolak. Macam tu. Jadinya yang seterusnya yang ni mana tadi? Jadinya mula-mula pendapatan tahunan, kan banyak tu 72,000. Kita dah guna dah. Tapi bila kita nak kurangkan cukai, kita buatlah pengecualian cukai dengan cara kita menderma. Tolak lagi dengan pelepasan cukai. Alia ada nampak tak? Lepas tu cikgu tulis-tulis ni ada nampak tak? Tak. Yang sekarang ni nampak tak? Nampak. Okey. Pendapatan tahunan tadi, kan RM 72,000. 72,000. Lepas tu kita kan ada derma tadi RM 2,000. Lepas tu tadi kan ada pelepasan cukai. Tolakkan dengan pelepasan cukai. Tolak lagi pelepasan cukai. Okey. Tolakkan dengan pelepasan cukai. Katakan tadi kita beli komputer, kita bayar pengajian anak kita masukkan duit anak kita masuk dalam takaful apa semua sekali, tolak lagi dengan RM30,000. Itu belanja untuk diri kita sendiri. Belanja untuk diri kita sendiri dan tolak. Jadi katakan 72,000 tolak 2,000 tolak 30,000. Cuba Alia buat, Alia. 72,000 tolakkan dengan 2,000. Guna kalkulator. Tolakkan dengan 30,000. So dapat berapa, Alia? 40,000. 40,000. Bila dah dapat 40,000 tu barulah kita kena tengok jadual. Barulah kita tengok jadual. Barulah kita tengok jadual dia. Okey. Jadual dia dekat mana Alia, cuba Alia tengok jadual dia pada muka surat. Alamak.
Okey. Alia tengok. Tadi 40,000 kan? Tinggalkan Alia kan? Alia buka buku Ya. teks boleh? Ha ni. Alia buka muka surat 105, Alia nampak tak ni? Yang cikgu share ni. Cikgu share ni, Alia nampak tak ni? Jadual ni. Nampak kan? Jadinya mula-mula kita kira pendapatan tahunan. Lepas tu kita buat pengecualian cukai. Jadinya kita kena simpan tu resit-resit sumbangan ke, derma ke, bagi duit kat anak yatim bulan Ramadan ke apa ke, bagi duit kat yayasan apa-apa ke kan. Lepas tu kita punya pelepasan cukai. Tolak pengecualian pendapatan tahunan. Okey, ni nak kira kena bayar cukai berapa ni? Pendapatan tahunan 72,000. Pengecualian cukai adalah derma kita 2,000. Lepas tu kita punya pelepasan cukai. Pelepasan cukai ni biasanya belanja peribadi. Belanja peribadi ni setiap tahun dia berubah-ubah. Kerajaan setiap tahun dia ubah belanja peribadi. Belanja peribadi dan belanja keluarga lah. Contohnya kita apa tadi? Kita sambung belajar, kita mengajikan anak, kita masukkan duit dalam SSPN, kita menabung dalam KWSP, kan? Kita beli komputer, okey? Itu semua ditolak-tolak, katakan 30,000. Jadi baki dia adalah 40,000. Jadi 40,000 tu dekat sini Alia. 40,000, 40,000. Sini tak boleh. Alia nampak tak 35,000 ringgit sampai 50,000 ni? Nampak. Nampak kan? Lepas tu dia kata 35,000 pertama kena bayar dah RM600. 35,000 yang pertama ni, 35,000 pertama ni kena bayar dah RM60. Lepas tu yang seterusnya, baki seterusnya kena bayar 8% daripada baki seterusnya. 8% baki seterusnya. Dia macam ni Alia. Jadinya kan tadi kita dapat RM 40,000 kan? Ini jawapannya semua RM 40,000. Jadinya kita tengok jadual pula. Bila kita tengok jadual, daripada 35,000 yang pertama, RM 35,000 yang pertama tu, kita dah kena bayar dah cukai RM600. RM600. Sekarang ni kita tolak pula. 40,000 tolak 35,000. Berapa Alia? 40,000 tolakkan dengan 35,000. Berapa Alia? Tinggal 5,000 kan? 5,000 darabkan dengan 8%. 8%. Darabkan dengan 8%. Sebab apa? Sebab baki 5,000 tu kena bayar cukai 8%. Bayar 8%. Darabkan dengan 8%. Jadi 5,000 darabkan dengan 8%. 5,000 darabkan dengan 8%. Berapa Alia? 400. Jadinya sekarang ni RM 400. Jadinya sekarang ni cuba kita tengok 600 campur 400, jawapannya adalah RM 1,000. 1,000 inilah yang kita kena bayar. Tapi sebelum tu sebagai orang Islam, sebagai orang Islam,
kita kena bayar zakat. Okey, kita kena bayar zakat. Ini berapa kita bayar zakat setahun? Contohnya zakat. Zakat. Jadinya RM 1,000 ni tolakkan dengan zakat RM. Zakat setahun katakan kita bayar 500 lah. 500. Jadinya nanti kita kena bayar cukai RM 500 sahaja pada lembaga hasil dalam negeri. Ini zakat. Zakat ni adalah dikira sebagai rebate cukai pula. Rebate cukai. Zakat khas untuk orang Islam. Zakat. Ni bagusnya orang Islam ni. Sebab orang Islam ni, okey, sebab orang Islam ni dia ni kan, dia apa? Dia kena bayar zakat kan. Bukan zakat fitrah saja tau. Zakat pendapatan lah. Dia bayar zakat, nanti dia akan ada rebate. Jadi dekat situ, jadinya dekat situ kita kena faham bahawa pendapatan pendapatan tahunan ni, kita dapat nilai pendapatan setahun gaji kita berapa, kita tolakkan dengan pengecualian cukai. Pengecualian cukai ni biasanya apa dia? Berbentuk apa? Pengecualian cukai apa dia tadi? Yang kita bayar untuk apa tadi? Pengecualian cukai. Pengecualian cukai tu yang belanja diri ke apa dia Alia? Pengecualian cukai. Pengecualian cukai tu adalah derma. Okey, ataupun sumbangan. Tu kita tolak dululah. Yang keduanya pelepasan cukai. Pelepasan cukai ni bagi contoh Alia, pelepasan cukai. Alia dengar tak? Diri sendiri. Diri sendiri. Diri dan keluarga lah. Belanja diri dan keluarga lah. Tolakkan dengan belanja diri dan keluarga. Tapi pelepasan cukai ni setiap tahun berbeza. Lepas tu tolakkan dengan rebate cukai. Rebate cukai ni biasanya zakat. Okey? Zakat. Tolakkan dengan zakat. Tapi sampai pelepasan cukai ni kita kena tengok jadual lah. Yang sini kita kena tengok jadual dulu. Mula-mula setahun gaji kita berapa? Tolakkan dengan pengecualian cukai. Tolakkan dengan pelepasan cukai. Selepas tu tengok jadual. Tengok jadual muka surat 105 ke 100 berapa tu. Kan? Tengok jadual tu berapa baki dia, berapa yang kita kena bayar. Kan? Lepas tu kita kira-kira kat situ, last kali tolakkan dengan rebate cukai. Cuma rebate cukai ni selain daripada zakat, siapa-siapa yang dia punya gaji dia setahun di bawah 35,000, dia akan dapat rebate 400. Gaji, minta maaf, bukan gaji 35,000, tak. Maknanya bila tengok dalam jadual, dia 35,000 ke bawah. Bila tengok dalam jadual, 35,000 dan ke bawah, yang tu dia dapat terus rebate RM400. Macam itulah. Okey Alia, cikgu ingat sampai di sini dulu kelas kita sebab kejap benarlah Zoom ni habis. Ini akan datang kita guna Google Meet pula lah. Terima kasih banyak Alia.